Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid darin amin. Dan lagi pula kerana bahawasanya sembahyang yang sebenarnya itu menegahkan daripada fahsyak dan mungkar. Habis tajuk kita masalah sekarang ni iaitu tentang sembahyang yang mana disebutkan kepentingan sembahyang, itulah salah satu daripadanya. Masuk pada hari ini disebut dan kata dia, dan lagi pula baris ketiga daripada bawah, kerana bahawasanya sembahyang yang sebenar itu menegahkan daripada fahsyak dan mungkar. Seperti firman Allah Ta'ala, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Dan tu terjemah ayat tadi lah. Artinya, dan dirikan olehmu akan sembahyang, bahawasanya sembahyang itu menegahkan daripada fahsyak, iaitu kejahatan, dan pekerjaan yang mungkar. Mungkar ni maksiat. Kenapa dia sebut beza fahsyak, kejahatan dan mungkar? Kejahatan ni jahat daripada lahiriah kita, tabiat kita, hati kita. Perbuatan jahat tu masuk pada perkara yang orang tak suka, yang tak libat kepada maksiat kadang-kadangnya, dan kadang-kadang melibat pada maksiat. Mungkar ni memang ingkar perintah Allah. Dia berlawanan dengan apa yang Tuhan perintahkan. Itu fahsyak dan mungkar. Sesungguhnya, kata dia, zikrullah itu terlebih besar. Wala zikrullahi akbar. Okey, apa dia cerita tu? Dia ceritanya kenapa daripada awal lagi dia suruh kita jaga sembahyang tu, dan diletakkan kedudukan tingginya ibadat sembahyang tu dibandingkan ibadat-ibadat lain. Maka hari ini disebut sembahyang tu, kedudukan dia seolah-olah dengan sembahyang dia boleh mencegah daripada buat kejahatan dan kemungkaran. Itulah satu-satunya matlamat kita dalam ibadah. Dan kita disuruh jauhkan daripada kejahatan, fahsyak dan mungkar ni. Dan tak ada sesuatu yang boleh menolak nafsu kita, menghalang nafsu kita daripada buat jahat. Buat jahat, fahsyah, mungkar ini daripada nafsu, keinginan, hawa tabi'i. Macam mana kita teringin makan kan, terliurnya makan tu, sedar-sedar kita kata satu petang ke tengah hari ke dah ingin nak makan tepoyak patin, katanya patin tepoyak. Dia rasa teringin tu, dia nak lela tu juga start kereta pergi. Nak pula masa tua ni dia lagi melampau-lampau. Masa muda tak teruk sangat gitu.
Orang rumah pun kata, hai orang tua ni, ayah aku masak di rumah, tak lalu nak makan. Dia nak makan di kedai. Nafsu kita tu begitu, dia susah nak didik. Tambahlah kita orang pencen ni, mana ada peduli kerja lain lah, dia tak peduli benda lain lah. Jadi dia peduli ke makan lah. Kalau masa kerja dulu, dia kira sumbat perut tu pasal nak kerja, bukan nak sedap makan. Nak kerja penat, letih, lapar, makanlah apa ada pun, lapik perut, pergi kerja balik. Dah pencen ni, dia macam-macam. Mereka mana tak lalu, tak lalu. Dan dia ndak tu, dia tak peduli orang dah. Kenapa tu? Itu panggil hawa. Hawa tu, hawa, yahwa. Dia cenderung, hati tu cenderung. Keinginan tu ke situ. Nafsu tu keinginan. Ingin tu, ingin, dia rasa teringin. Bila teringin, cenderung. Itu yang harus. Yang boleh kita makan halal, batin. Ada kabarkan teringin tu, bila sampai teringin tu nak kahwin, dia tak boleh. Doktor ni pesan macam-macamnya, jangan makan tu, jangan makan ni. Dia hendak juga. Teringin benar-benar. Begitu jugalah benda yang mendatangkan kepada syahwat, datang pada mungkar, fahsyak mungkar ni, perkara maksiat ni, dia juga hawa. Cenderung hati pada tu. Sebenarnya cenderung hati kita pada maksiat. Teringin tengok arak, makanan-makanan haram. Tapi kita dari kecil tak lalu pasal apa? Pasal kita dididik dah. Dari kecil dikenalkan arak ni tak boleh, babi ni haram, najis. Jadi daripada kecil kita jadi tak teringin. Kebetulan pula perkara tu haram. Dengan sebab kuat memegang dia haram tu, maka tak teringin hati ke situ. Tak ada rasa teringin lah. Tengok arak betul-betul letak kamu lah. Tak teringin nak beli. Kalau benda tu halal, beli. Sebab kita haram tu yang menjekat daripada hawa nafsu nak ke situ. Apatah lagi didikan kecil. Tapi kalau orang yang dah ketagih arak tu kan, usah cakap apa benda lah. Hati dia ke situ lah. Unsen dia cari botol arak. Unsen dia cari botol arak. Kita kata berhentilah benda tu. Dia tak boleh berhenti sebab hawanya ke situ. Kecenderungan hati ke situ. Maka termasuklah benda-benda syahwat, benda-benda datang keseronokan, kelazatan, maksiat dan sebagainya. Benda yang hati cenderung ke situ. Dan kita tak boleh kawal. Termasuk amarah, marah. Termasuk marah kita, benci kita, meluat kita, jadi bengken, geram, nak maki hamun orang. Itu juga hawa. Kecenderungan tabiat kepada arah tu. Dia rasa puas hati kalau dia maki orang. Dia rasa lega benar. Dia boleh marah tengking orang, maki hamun tu, lepas tu lega. Kalau tidak, dia merengkam dalam perut. Macam mana nak kawal benda tu? Benda tu tabi'i. Maka kata dia di sini, wa aqimis solah. Wa aqimis solah. Dirikan sembahyang. Apa maksud dirikan sembahyang? Buat sembahyang tu ikut syarat rukun dia, tuan-tuan. Bukan main pakai berdiri je. Bukan dia kata pergi berdiri sembahyang, pergi bangkit sembahyang. Tak, bukan makna bangkit situ, bukan makna berdiri situ. Dirikan segala keperluan sembahyang tu, hak-hak sembahyang tu, bersegala syarat rukunnya, jangan ditinggalkan. Inna salata, bahawasanya sembahyang, makna sembahyang yang telah didirikan tadi itu dengan sempurna, dengan elok, dengan cukup syaratnya. Tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah daripada fahsyak dan munkar. Dia mencegah daripada buat jahat dan mungkar, kemungkaran. Sebab tu dia kata kena jaga sembahyang tu. Sembahyang kena jaga. Jaga bukan suruh buat je. Anak-anak kita, budak-budak, kita suruh sembahyang je. Lantak kamu betul tak betul. Adakah dia dirikan sembahyang tu dengan hak-hak sembahyang tu? Kalau dia dirikan sembahyang tu sekadar ikut perintah mak bapak dia tanpa dia letakkan hak sembahyang tu, maka sembahyang tu tak ada fahsyak, tak cegah pada fahsyak dan mungkar.
Dia semayang juga, dia menipu juga. Dia semayang juga, dia mencuri juga. Dia semayang. Mencuri itu salah satu ketagihan. Ya, dia semayang juga, tapi dia buat maksiat. Dating sana sini. Ya. Apa faedah semayang, kata dia? Sembahyang tadi tak didirikan dengan betul mengikut lunasnya apa yang sepatut dilaksanakan sebagai hak sembahyang. Tu yang anda jaga sembahyang tu. Ya. Wala zikrullahi akbar, dan hendaklah kamu berzikir, sesungguhnya zikir kepada Allah Taala besar. Oh, kalau gitu zikir je tak payah sembahyang, kata orang hakikat. Bahaya orang hakikat ni, dia ambil Al-Quran, dia faham ujung. Ya, ilmu sekarang ni, ilmu YouTube tentang ilmu hakikat ni melarat-larat lah dalam YouTube. Saya mula mengenal ilmu hakikat ni, cerita sikit lah. Zaman saya mengaji pondok, sebelum tu dengar juga ceramah orang tua saya ngajar, zaman saya budak-budak lagi, mana saya faham. Tapi masa sebelum masuk pondok tu tahulah apa ni Haji Mat Matahari, golongan Taslim, orang tua saya dah sebut. Yang tahunya demo tu buat amal dengan niat. Ya, nama amal berniat, dia berniat dia tak semayang dah. Niat dia tak puasa dah. Tu popular Ahmad Matahari. Ya, duduk kampung Seronok, Pulau Pinang. Tapi sebenarnya bukan dia je. Ya. Seluruh pelusuk negara kita ada golongan ni. Dia datang daripada mana, wallahu alam. Ya, ada je ajaran dia dengan siap menulis kitab. Jadi dia bercampur antara hak dan batil. Ya. Kisahnya tu, orang yang belajar ilmu secara ilmu batiniah katanya, atau ilmu hakikat, ilmu batiniah, itu adik-beradik tu. Ya, yang mana dia hanya meletakkan pada faham batinnya, hakikatnya, dia tak faham pada hukum lahiriahnya atau syaraknya. Jadi bila saya ngaji pondok tu, ada orang duk sembang, saya duk dengar, saya suka sembang dengan orang. Ya. Awak jenis bukan jenis ngaji macam kitab ngapel sangat. Suka saya ngebang dengan orang lama-lama. Rupanya ada tu. Dia duk belajar tentang apa martabat 7, martabat 8. Lepas tu dia pertikaikan hukum syarak. Dia kata tok guru dia tak semayang. Saya dengar dah tu. Ya, zaman saya sekolah saya dengar lah. Tapi kita ni ada tempat untuk kita rojok, kita mengaji. Kita boleh beza, oh ni orang batiniah. Ya. Ni orang hakikat. Dia underground. Dia tak ada mengajar di masjid surau pun tak ada. Ya, sebab orang tak terima ilmu tu. Tapi siapa yang tersaruk dengan ilmu tu, dia fanatik. Apa tak fanatik tuan-tuan? Semayang tak payah. Dia sampai kawan saya, dia punya pengaruh dengan ilmu tu. Dia sebenarnya mengaji dah tak larat dah. Ngaji ni tuan-tuan susah tuan-tuan. Walaupun saya mengaji pondok lekeh, dia tak adalah pondok hebat-hebat, tokoh hebat-hebat. Tak adalah strict macam pondok lain mengapai siang malam, tak ada, ikut suka kami. Ngapai-ngapai, tak nak lantak Roma. Janji masuk kelas. Tak teruk sangat lah saya belajar. Tapi dalam tak teruk tu rasa teruk. Tambah hari nak periksa. Ya, jadi kami duduk mengapai lah malam periksa tu. Malam periksa baru puluh dengan ngapai last minute. Puluh lah pompa-pompa. Jadi ada otak yang cerdik, dia ngapai kejap dapat malam tu, esok jawab okey. Ada yang lembab, kawan-kawan ni. Ngapai ni sampai dah tengok muka pun dah tak larat, dah kesian yang tengok dia pengapai tak boleh. Esok nak jawab periksa. Seorang ni dah tak boleh buka kitab dia, buka kitab tutup balik. Buka kitab tu. Lala dia kata apa? Dia kata hang ilmu akidah sifat 20 mengaji lagi. Hang faham? Hang hafal dah. Ya, kawan betulan tak hafal. Dia kata awaludin ma'rifatullah, kata dia. Awal agama mengenal Tuhan. Kamu hafal hal nak periksa esok, yang ni kamu tak hafal ilmu akidah, berdosa dia kata. Jangan baca dia kata. Kawan tu pun tutuplah kitab, tak baca dah. Ya. Nak hafal sebab 20 tu. Tu punca-punca tu. Ya. Dia bawa ke situ. Jadi kalau kata dia, Tuan Haji kata dia. Tuan Haji semayang berapa lama dah? Ya. Lama dah saya semayang. Ya, daripada kecil ni. Ya. Tuan Haji semayang ni, Tuan Haji kenal Tuhan. Hakikat semayang tu macam mana? Hakikat Allah tu macam mana? Mana aku tahu hakikat Allah? Kalau tak kenal hakikat Allah, katanya tak kenal Allah. Awaludin ma'rifatullah. Itulah model dia mah. Awal agama mengenal Allah. Jadi tak kenal Allah, tak sah semayang. Ya.
Tuan Haji semayang lama tak sah. Sebab tu saya tak semayang. Sebab saya tak kenal Tuhan kan dia. Saya semayang pun tak sah. Buat apa saya semayang tak kenal Tuhan kan dia. Mampus tu. Ya, tu ilmu tu popular sekarang ni dalam YouTube tuan-tuan. Dia tak ada underground dah. Dia tak ada sembang kedai kopi dah. Dia ada satu grup, dia ada geng fanatik dia, geng ta'asub dia. Ribu. Tuan-tuan buka YouTube tu, follower dia ribu. Pasal ilmu membawa kesesatan ni, orang senang ikut. Dia tak semayang. Jadi dia pegang ni lah ni, bawa Al-Quran ni. Salah satunya jalan dia tu dengan Al-Quran tuan-tuan. Wala zikrullah akbar. Bahawasanya zikrullah tu lebih besar. Mana lebih besar pada apa? Semayang tadi lah. Jadi sebab tu saya zikir tak semayang kan dia. Orang ni dengar kata ayat Quran dia dah. Sebab tu orang yang tidak mentafsir Quran dengan benar sesat. Sesat dah. Sesat dengan tadi ingat Quran. Ulama kata apa tu? Apa makna zikrullah tu? Sebab tu kena balik pada ulama. Zikrullah tu lah sembahyang. Mana dia dalil lagi? Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila kamu diseru hari Jumaat, apa dia? Bang. Orang dah bang. Ya. Maka fas'au ila zikrillah, cepat-cepat segera, tak boleh tangguh dah. Ya. Pada mengingat Allah. Mengingat Allah tu apa? Pergi semayang. Bukan ingatnya. Kalau itu bukan tasbih lah. Subhanallah, subhanallah, la ilallah, la ilallah. Itu dah dia suruh situ, suruh ingat Allah. Aku ingatlah kata zikrullah. Tak tepat tafsiran tu. Ya, tak betul pun bukan tak tepat. Ya, zikrullah tu mana ingat semayang, sebab tadi perintahnya semayang. Dia solah, dia ajak semayang. Maka semayang tu lah zikrullah. Semua yang ada dalam diri Allahu Akbar. Sebutan rukun qauli tu zikir lidah. Ya. Apa lagi? Berdiri betul. Tu zikir juga. Zikir tubuh badan. Badan tu dah ibadat. Berdiri dia berdiri ibadat. Rokok ibadat. Tunduk dia tunduk ibadat. Sujud dia sujud ibadat. Maknanya tak ada satu pun dalam tubuh badan kita masa semayang tak buat ibadat. Lidah bertutur, tangan bergerak, hati ingat Allah. Sebab tu dia kata zikrullah. Maka tak ada zikrullah yang paling besar, ada semayang. Wala zikrullah. Kalau nak ingat Allah, semayang. Ya, sebab tu orang tak bertarikat, tak berzikir pun, kalau dia boleh kekalkan sembahyang dengan betul, dia boleh jadi ahli sufi. Sembahyang sunat dia banyak, sembahyang dia khusyuk, dia boleh kawal diri dia, dijaga betul sembahyang, dia boleh jadi ahli sufi. Sebab sembahyang tu zikrullah dah. Tapi orang ambil tarikat, ambil apa semua ni kenapa? Kerana tak mampu sembahyang pun tak mau jadi, beber. Sembahyang dia pun condemn. Ya, maka dia latih hati bagi betul dulu. Bagi buang segala karat-karat hati tu. Nak buang karat hati tu kena bertobat, kena berzikir. Baru keluarlah karat-karat hati tu. Dah hilang karat hati tu, barulah masuk iman. Baru boleh sembahyang khusyuk. Baru boleh betul ikut syarak ni. Tu. Nak faham ke situ tuan-tuan. Baik. Jadi kita bahas dah benda ni tuan-tuan dalam kitab apa ni, Nasihat Iman dan Amal. Ya. Syekh Ulwi Haddad yang meletakkan sembahyang tu innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Jadi kita kata sembahyang tu mencegah fahsyak dan munkar. Ni habis ni orang ramai sembahyang juga tapi menipu. Sembahyang juga makan harta anak yatim. Sembahyang juga makan sedekah orang. Macam mana ni sembahyang dia apa? Maka sebab itu ada beberapa tafsiran. Tafsiran yang masyhur mengatakan seperti mana dalam kitab kita ni, ya, sembahyang yang berkualiti, sembahyang yang betul, sembahyang yang menepati syarak, sembahyang tu sahaja yang boleh mencegah fahsyah dan munkar. Kenapa? Kerana dalam sembahyang tu dia ada taat. Patuh dengan hati, patuh dengan anggota, hatta mata pun tak tengok ke lain. Mana dapat sembahyang elok punya kita Allahu Akbar. Baru pula Naim ni bila dia buat, dia mula tu. Itu pun tak boleh patuh.
Benda yang dalam sembahyang pun tak boleh patuh dalam tempoh 5 hingga 6 minit. Ya, telinga kita dengar habis semua apa yang ada. Tangan kita ni menggaru je. Kejap garu sana, kejap garu sini. Dia tak boleh patuh. Bila dalam tempoh 10 minit atau 5-6 minit, 10 minit tadi tak boleh patuh, macam mana nak patuh di luar sembahyang? Lagi susah lah. Ya, dalam sembahyang Allahu Akbar, apa makan tengah hari ni? Malam ni sekarang makan apa? Dalam sembahyang tu dia ingat benda makan. Bila dah jumpa benda makan, ingat nak sembahyang? Pakai tak ingat dah lah. Tu yang langgar habis tu. Maka sembahyang yang kualiti itulah yang akan mencegah fahsyat dan munkar. Habis. Perasaan aku tak dapat dah, kata dia. Ya. Tafsiran kedua. Ya. Kita tengok sembahyang tu. Ya, dia cegah fahsyat dan munkar tak? Allahu Akbar. Siapa yang masa Allahu Akbar ni dikatakan dia tengah buat maksiat? Dah tentu tak maksiat dah tengah sembahyang. Maksiat hati ke tu cerita lain dan cerita maksiat zahir. Ya, ada orang tengah Allahu Akbar nak tengok aurat orang tak? Tu mana fahsyat munkar masa tu. Habis sembahyang sekarang, tongkat langgang balik lah. Maka masih menepati dalam makna kata tadi ni, inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sama ada dia boleh mencegah fahsyat munkar tu dalam sembahyang tu sendiri, ataupun dia bawa mencegah fahsyat munkar tu di luar sembahyang. Itu yang kita hendak. Bukan takat dalam sembahyang. Tapi kedua-duanya menepati. Tuhan tak bohong, Tuhan tak tipu. Maka kalau orang kata aku ni sembahyang banyaklah duk buat jahat lagi, tengah sembahyang kamu jahat lah. Dah, itulah cegah fahsyat munkar. Sekurang-kurangnya adalah masa dia tak buat jahat. Sebab tu nakal jahat macam mana budak, jangan tinggal sembahyang. Kami dulu dipesan oleh guru kami di pondok tu. Ya, kamu buah budak pondok, buah tuan-tuan. Buah macam mana pun, nakal macam mana pun, jahat macam mana pun. Ya, jangan tinggal sembahyang. Sebab dia cegah fahsyat dan munkar. Tak ada dia cegah di luar, dia akan cegah dalam sembahyang. Kurang-kurangnya dalam sembahyang dia boleh kawal diri dia. Di luar sembahyang mungkin dia tak boleh kawal. Ya, tapi bila sembahyang tu dia abaikan tuan-tuan, ya, dia akan rosak anak siapa pun. Dia tak kira anak siapa, anak alim ulama' ke anak siapa ke. Ya. Sembahyang tu diri. Walaupun ada juga orang tak sembahyang tapi dia tak mencuri, dia amanah, ada. Itu Tuhan pilih orang dia. Ya, dia tak buat maksiat, mengorat apa tak reti. Ya. Tapi dia duduk dalam maksiat jugalah, hati dia tak mau ingat ke Tuhan masa waktu sembahyang. Dia tak mau pergi, dia tak mau ingat. Ingat, tak ingat langsung, malas, tu cerita dia. Ada peringkat-peringkat. Jadi, apa pun sembahyang tu. Jangan tinggal sembahyang, jangan abaikan sembahyang. Ya. Kalau sembahyang tu boleh diringan-ringankan, maka benda lain lagi diringankan. Dia benda besar. Benda besar kamu boleh abaikan, maka benda kecil lagi. Macam mana nak suruh dia berwirid, macam mana nak suruh dia istighfar, macam mana nak suruh dia selawat, macam mana nak suruh dia baca Quran 1 juzuk sehari sebagainya. Sembahyang pun payah. Ya, sembahyang 5 waktu pun payah. Macam mana nak buat benda sunat? Tak ada. Itu didirikan dulu. Okey, habis. Maka orang yang mendirikan bagi sembahyang seperti yang disuruh Allah Ta'ala, nampak? Buat macam mana yang Tuhan suruh. Dan Rasulnya menegahkan dia sembahyang daripada mengerjakan demikian itu, daripada segala pekerjaan yang jahat-jahat. Kita duduk pada era mana tuan-tuan? Hari ini era kita duduk bertelagah berkelahi. Ada orang dia dakwa dia je ikut sunnah Nabi, orang lain tak ikut sunnah Nabi. Ya. Ada orang kerja dia hari-hari dia cari korek. Ya, wirid lepas sembahyang tak boleh, ini tak ada ajaran Nabi, ini Nabi tak ajar. Yang terbaru ni mana ada baca wa ilahukum ilahu wahid. Ya, baca Allahu la ilaha qayyum. Ni siapa pandai-pandai tambah macam-macam lah. Baik, itu masalah wirid. Sekarang ni kita balik pada masalah sembahyang. Sembahyang pun gitu. Betul ke kita dah ikut Nabi sembahyang, tuan-tuan? Dia kata tadi kan, ikut Allah dan Rasul.
Ya, betul ke ikut Nabi? Okey. Dia pergunakan ayat ni, hadis ni. Dan sabda Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang kamu seperti barang yang kamu lihat akan daku sembahyang. Kita disuruh semayang macam mana Nabi semayang. Jadi kalau semayang tak ikut Nabi semayang, maka tak sah. Kata dia, haram, bid'ah, macam-macam lah. Baik, jadi dia faham, tengok. Kita kata, Nabi kata ni masa bila? Tu yang penting, hadis tu dinilai pada segi faham ni, tuan. Sahih memang sahih. Pada segi faham, dia tak sama. Ya. Bila Nabi berkata benda tu depan sahabat, sahabat nampak tak Nabi semayang? Ketika tu, realitinya. Kena tengok realiti. Fiqah ni dia kena tengok realiti, tuan. Dia bukan jenis khayalan. Ya. Sebab tu hukum fiqah dia berubah dari semasa ke semasa. Itu kaedah umum. Dunia pegang tu. Semua pegang tu. Tapi dalam dia duk pegang, dia duk beban juga lagi. Itu masalah dia. Ya. Dia faham ada stern-stern, ada barang-barang tertentu je yang boleh berubah, ada benda tak boleh berubah. Ya. Okey, kita tengok. Bila benda ni kita tak boleh nak capai tahap dia, maka dia akan berubah hukum dia masa zaman sezaman. Okey, contoh Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kamu sembahyang seperti mana? Kama. Ya. Seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Jadi yang boleh lihat tu siapa? Sahabat. Okey, ada 10 orang sahabat, 10 dia tengok Nabi sembahyang, sama tak pandangan mata dia? Tuan-tuan, contohlah kita, seorang ustaz ngajar. Kata Ustaz Rahman lah ngajar tuan-tuan buat sembahyang. Okey, Ustaz Rahman kata contoh ni saya buat praktikal, ikut saya. Ya. Tuan-tuan tengoklah lepas tu, tak semua ikut dia. Macam mana perangai kita sekarang ni? Macam tu zaman Nabi. Dia tak boleh ikut 100%. Ada orang nampak macam ni. Ada orang dia perhati dekat kaki. Ada orang perhati dekat tangan. Ada orang dia faham macam ni. 10 orang kadang-kadang ada 10 cara faham. Tapi sedangkan Nabi kata tengok. Maka dia akan didakwa akhirat esok. Kenapa kamu tak semayang? Macam mana kamu tengok Nabi semayang? Ni, sahabat dulu. Taraflah sahabat. Dia akan jawab depan Allah. Aku tengok betul lah Nabi semayang macam tu, aku buat macam tu. Kata sahabat, dah aku tengok macam ni. Pandangan mata masuk lain-lain, tuan. Dia tak boleh sekali. Ya. Sebab Nabi kata tengok macam mana aku semayang. Okey, habis tu zaman sahabat. Masing-masing tengok, sahabat sendiri berikhtilaf dalam masalah tu. Satu tengok. Okey. Yang kedua, zaman kita. Zaman kita tengok ke? Tengok Nabi semayang? Mana boleh dah, tuan. 1000 tahun lebih dah, 1400 tahun lebih dah. Nak tengok macam mana? Habis, tengok hadis. Tengok hadis bukan tengok Nabi semayang. Ni yang salah faham ni. Nabi kata, kama ra'aitumuni usolli. Ya. Mujur Nabi kata, kama ra'aitumuni usolli. Seperti mana yang kamu nampak. Maka dia akan berbeza-beza pendapat. Tapi kalau Nabi kata sallu kama usolli, tu dia. Kamu sembahyang macam aku sembahyang, memang tak terbuat kita. Salah sikit je yang Nabi buat, batal tu. Nabi tak kata gitu, tuan-tuan. Tapi Nabi kata ra'aitumuni usolli. Okey, bila dah zaman kita kata hadis ni tersebar sahabat dengan sahabat, maka orang akan ambil pada sahabat, dia tak jumpa Nabi. Ya. Tapi setakat saya belajar, saya tak jumpa lagi sahabat yang tanya, tabi'in yang tanya sahabat, macam mana kamu tengok Nabi semayang? Belum ada lagi, tuan-tuan. Wallahualam, saya tak mengaji hadis banyak. Ya, mungkin saya tak jumpa lagi, mungkin tok guru saya tak ajar benda tu. Ya, tapi yang masyhur tentang melihat Nabi buat adalah wuduk. Wuduk tu ada. Sayyidina Umar tunjuk betul. Aku nak ajar kamu bagaimana Nabi wuduk. Ya. Sayyidina Umar ajar. Ditunjuk. Ambil air, basuh pegang tangan.
Itu dengan praktikal memang ditunjuk wuduk sampai habis. Tapi Nabi tak sebut pula gitu ra'aitumu ni atawadda, aku sebut wuduk tak. Tapi usalli. Okey. Jadi tak tercapai sebenarnya. Yang kata tengok aku sembahyang. Maka kama ra'aitumuni, macam mana kamu tengok? Seolah-olah macam kamu tengok. Maka dapat daripada mana? Hadis, riwayat hadis. Dia tetap daripada riwayat hadis, tuan, bukan daripada rekaat ulama. Maka Imam Abi Hanifah dia dapat daripada riwayat tentang Nabi. Dia tak tengok Nabi sembahyang. Dia tak tengok pun, dia tak tengok. Dia tengok sahabat sembahyang. Dia tak tengok Nabi direct, tak boleh. Tak ada, tak berlaku. Kemudian dia ambil riwayat. Okey. Bila Nabi kata tengok, riwayat pula. Dah riwayat tu dah bukan tak tengok, dah memang tak tengok pula. Kemudian riwayat pula, kadang-kadangnya sahabat yang ceritakan. Nabi tak tangan di sini, Nabi kata ke sini. Ada kata tak? Ada kat sini. Sudah. Ada dua riwayat. Ada yang kata Nabi takbirnya begini. Ada kata Nabi kata tak sini. Maka itu bukan tengok dah. Hadis Muslim yang menceritakan tentang angkat tangan takbir Nabi SAW. Dia hanya cerita je. Wa yadaihi dan dua tangannya hazal mankabaih. Dua tangannya hazal mankabaih. Duduk di antara dua bau. Bertentangan dengan dua bau. Itu bukan tengok, itu kita dengar je. Tak tengok. Cuma sahabat kata duduk hazal mankabaih. Tak tahulah pula dalam riwayat tak pula kata sahabat tunjuk macam tu. Tapi disebut riwayat, gitulah kita ambil. Apatah lagi kalau kita ambil hadisnya tidak bersanad. Hanya petik daripada kitab. Memang kita tak akan dapat petunjuk daripada tok guru. Kalau sahabat tabi'in mungkinlah, bila sahabat kata hadis tu mungkin dia angkat tangan hadzal mankabaih. Dia tunjuk tangan gitu misalnya. Maka tabi'in pun akan riwayatlah. Aku tengok sahabat kata angkat gitu. Sedangkan tak berlaku riwayat macam tu. Hattalah berlaku pada zaman Imam Nawawi rahimahullah taala. Orang tanya dia, baik hadis ni kata hadzal mankabaih ni macam mana? Barulah berlaku ijtihad ketika tu. Maknanya ra'aitumu ni boleh kita ambil pada ra'yu. Makna ra'yu dalam bahasa Arab, ar-ra'yu tu makna pandangan, pendapat. Maka seorang yang mujtahid bila dia baca hadis Nabi, dia boleh memberi pendapat sebab dia mujtahid. Sebab Nabi kata ra'aitumu ni ra'yukum. Macam seolah-olah gitu, macam kamu tengok aku. Sedangkan Imam Nawawi tak tengok pun. Dia tak tengok. Maka Nawawi ijtihadkan. Dia kata apa? Hazal mankabaih itu makna tangan, bukan kaf. Sebab tu dalam mazhab kita Syafi'i, kita tak letak di bau ni. Ni tak ada ni bukan mazhab Syafi'i macam ni. Kita memang masyhur kan, tuan guru kita kata cuping telinga dengan jari hujung. Itu siapa punya fatwa tu? Imam Nawawi rahimahullah. Dia kata hazal mankabaih makna tangan tu bertentangan. Dia kata haz maknanya bertentangan antara dua bau tangan. Bila tangan daripada sini sampai sini dia tangan. Tu cara nak keluarkan hukum kan. Tu termasuk tak ra'aitumuni usolli? Ya. Itu termasuk ra'aitumuni usolli. Tapi dia bukan melihat diri Nabi, tapi melihat pada riwayat, dia faham macam itulah yang Nabi sembahyang. Maka dia kata wa uzun, dia kata dan kedua daripada jari-jarinya, dia kata di antara telinganya, baina uzunai. Itu kata Imam Nawawi. Maka pada pandangan ulama, pada pandangan Imam Nawawi, termasuk sallu kama ra'aitumuni usolli, macam mana yang dia tengok Nabi sembahyang, macam itulah dia faham. Kata mankabaih tu macam tu. Maka dia ajar gitu. Kita pun tok guru pun ajar lah gitu. Adakah Nabi angkat gitu? Kita tak tahu. Tak jelas. Ulama yang menjelaskan. Boleh faham kan? Kerusi ni makin turun. Bergerak-gerak dia turun. Okey. Jadi jangan dia sangka, oi kami pakai Bukhari Muslim sebab tu kami semayang ikut Nabi. Kamu pakai mazhab Syafi'i tak ikut Muslim, tak ikut Bukhari, kamu tak ikut Nabi. Itu dusta.
Bukan macam tu fahamnya. Ya, sebab kita tak boleh tengok Nabi. Ni dia dapat seketui hadis macam ni, orang dia sebar ni. Kami ikut Bukhari ni, sebiji kitab Imam Bukhari kami pakai. Ni dah sembahyang Nabi yang kami lihat. Bila kamu tengok? Ini riwayat, bukan kamu tengok. Kamu dengar cerita, orang ni cerita gitu, gini. Ya, kami ada riwayat juga. Maka sebab tu penting mazhab. Maka Imam Syafi'i dia melihat sembahyang Nabi melalui Bukhari, Muslim atau semuanya sebelum keluar lagi kitab Imam Bukhari, Muslim tu. Apa saja hadis yang sampai kepada Imam Syafi'i, berapa ribu hadis yang dia hafaz semua tu, diolahkan balik. Yang aku faham sembahyang Nabi ni macam ni. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Inilah macam bentuk dia. Mari Abi Hanifah pun begitu juga. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Dia pegang ni juga. Maka dia tak reka sendiri sembahyang dia. Dia ambil daripada Quran dan hadis juga. Itu yang dia pandang. Jadi akan berlaku 4 mazhab, 4 bezanya. Ya. Dalam mazhab tu pun akan berpecah-pecah lagi. Sebab tu ruangan yang diberi. Dia tak boleh. Tapi kalau Nabi katakan sallu kama usolli, memang tak boleh buat. Mana boleh ikut Nabi sebiji. Ya, macam protestant tu tak mahu ya. Ya, korang-korang adalah salah silapnya. Ya, Nabi buat sempurna, kita tak sempurna. Hatta orang yang afsah menyebut dhat, tak ada lain Nabi SAW. Ya, walau kita lagi orang Melayu, Allahu Akbar, dhat tu lah yang belajar sampai sudah tak nak mengaji, dah tajwid merajuk. Ya, pasal sebut dhat tak boleh pergi. Sengit kata Ustaz Guru orang tajwid ya. Lidah tu belah gaham kata dia. Itu pun orang tajwid yang ajar. Ya. Kaedah tajwid tu dia ajar supaya jangan orang tersilap, terlupa kaedah tu, jadi tak boleh nak buat benda tu. Sebab meniru je tak mau jadi. Sekadar meniru je tak boleh. Ya, dia kena belajar kaedah dia. Walau belah kanan ke kiri tak apalah, tapi lidah tu biar manjang ke gaham. Oh, bukan senang tuan-tuan. Tak semua orang dapat. Ya, orang Melayu pula lagi lah makan belacan. Ya, lidah ni keras no. Walau toli, tu lagi lah. Ya, dia pergi ke depan. Arab pun dia boleh belah kiri atau kanan. Walau dhalin. Tapi Nabi lebih afsah sebut dhat. Sebab apa? Lidah Nabi boleh kiri kanan. Walau tadi. Memang tak ada Nabi yang boleh buat. Ya. Dia boleh kembangkan lidah tutup gaham kiri kanan. Sebab tu Nabi lebih afsah. Itu pun kita tak boleh ikut. Tak boleh ikut Nabi kat tu. Itu istimewa Nabi. Khusyuk Nabi, Allahu Akbar, tak boleh. Maka sekadar apa yang dilihat Nabi semayang, perbuatan Nabi, maka diijtihadkan oleh ulama. Hukum. Tengok Nabi buat macam mana hukum dia. Macam mana Nabi satu ketika semayang, ya, Nabi batalkan semayang dia, Nabi keluar, ya, isbitu, Nabi kata duduk kat situ, ya, kamu jangan keluar, kata dia. Ini hadis sahih kan? Nabi jadi imam. Ni kan saya nak tunjuk kata apa maksud yang orang duk guna hadis ni, duk layang-layang merata. Dia kata sallu kama ra'aitumuni usolli, dia faham betul tak maksud hadis ni. Yang dia komen kita sembahyang tak betul, kata dia kena ikut Bukhari Muslim je. Okey, dalam Bukhari Muslim, dalam Bukhari disebut kat silap Nabi sembahyang. Kalau tak dalam Bukhari pun adalah hadis yang kuat lah, sahih lah. Nabi tengah sembahyang, tiba-tiba Nabi berhenti, Nabi kata isbitu, kamu jangan ke mana, duduk situ. Ya. Nabi keluar, tiba-tiba Nabi masuk balik. Masa Nabi masuk sembahyang, Nabi takbir Allahu Akbar, masuk balik sembahyang. Nampak air menitik daripada rambut Nabi, basah. Baik. Kalau tuan-tuan faham apa? Ni yang kata ra'aitumuni usolli ni. Termasuk jugalah, bukan saja tengok Nabi sembahyang. Tengok Nabi keluar dari sembahyang, Nabi masuk balik. Rupa paras Nabi, tubuh badan Nabi, sahabat tengok, tu kata kekuatan Nabi, ra'aitumuni usolli. Di riwayat tu dia kata kami nampak air menitik kat belakang. Kalau kita cerita buat apa lah panjang-panjang gitu, kamu apa Nabi masuk, udahlah. Tak, riwayat dia cerita detail, Nabi masuk air menitik belakang. Takat tu je kata. Pasal apa hadis tu kata gitu? Dia suruh orang belakang ni ijtihad. Maknanya sahabat Nabi tu dah tahu dah kenapa basah di belakang. Kalau tuan faham tak?
Nabi mandi junub. Pasal apa Nabi mandi junub? Kenapa boleh tiba-tiba batalkan semayang? Kalau mandi sunat, takkan nak batal semayang pergi mandi? Oh, cakap Nabi umi wuduk ke? Wuduk takkan basah sampai menitik air. Wuduk Nabi dia pegang air gitu. Dia sapu gitu, dia sapu. Takkan menitik air. Nampak ada pandangan ulama. Sahabat pun faham macam tu lah. Sebab tu dia riwayatkan, dia kata Nabi nampak air menitik. Sebab dia nak bagi tahu kita Nabi mandi junub. Tapi tak sebut lah, dia tahu. Kau mau faham sendirilah. Dia kata tu. Tapi kita ni, ya macam saya ni, jenis kuda kayu tak faham. Kena ulama lah terang. Maknanya mandi dia junub. Nabi mandi junub. Dia baru teringat dia tak mandi. Masuk balik semayang. Sambung balik. Okey, tak apa, habis berhenti situ. Kalau berlaku lah dekat An-Naim ni, jangan pula Ustaz Imam buat lupa kan, tapi mana ada. Subuh lah selalu kan, akan tengah hari. Tengah hari melampau Ustaz Imam ni. Allahu Akbar. Dia baru teringat. Isbitu kata dia. Cakap Melayu boleh. Tuan-tuan tunggu tu, nanti teman datang kata dia kan. Tuan-tuan nak tunggu tak? Boleh ke beramal dengan Nabi tu? Boleh. Hadis ada. Tapi kalau kita faham masyhur ni macam mana? Gantilah imam lain. Apa teruk benar. Pasal apa kita ulama sarankan ganti imam lain? Tak tunggu imam yang sama. Nabi ajar gitu. Kan kena tengok macam Nabi buat. Ada ijtihadnya. Ya. Siapa Nabi tu? Nabi nak ajar situ hukum, boleh imam tu dia keluar, dia masuk balik, jemaah berjalan, imam tak ada, dia masuk balik jadi imam, jemaah tu berjalan balik. Nak habis hukumnya harus. Boleh berlaku begitu. Boleh ambil imam tengah-tengah, harus. Tu satu. Tu satu riwayatnya. Tu hukum. Hukum nak bagi tahu, tapi bukan praktikal. Tapi Imam Madinah dia praktik benda tu. Sebab dia orang pakai hadis. Imam Madinah memang dia pesan gitu. Ada satu diperakan dalam video live. Tu lagi bukan mandi junub lah. Ya, main insect. Dia tengah takbir tu, Allahu Akbar. Itu dia lepas tangan. Dia tengok handset. Handset kecil je. Ya. Mesej ke benda tak, dia pun berhenti. Isbitu kata dia. Kau mau tunggu. Dia keluar. Ada 3-4 minit juga. Ada yang lepas semayang, ada yang semayang lagi pasal Tok Imam kata jangan belah, tunggu situ. Ya. Sagi dia masuk jadi imam sambung. Dia ikut betul hadis Nabi. Ya. Kita tak amal gitu tuan-tuan. Sebab apa? Mana dalil kita? Sebab Nabi dia lain lah. Makam dia tinggi. Satu. Maka tak ada siapa boleh ganti dia kalau tak ada siapa mandatkan. Nabi tak mandatkan siapa-siapa. Jadi sebab tu sunat bagi imam, bila dia batal nak suruh ganti, dengan sebut. Ya. Cik Ibrahim, Cik Rahman ganti saya. Dia mandatkan orang tu jadi imam. Sebab imam yang dilantik ni, imam yang tak boleh diganti orang lain. Tu imam lantikan. Maka bila dia bagi mandat baru boleh. Tak boleh sesanya. Sebab tu hukumnya Bilal dah dapat mandat daripada awal. Sebab dalam enactment kerajaan negeri pun Bilal menggantikan imam jika imam tiada. Maka tak payah lantik mandat. Sebab tu Bilal duduk belakang imam, bukan saya. Tapi Bilal saya pun tak mau duduk belakang imam. Tak mengerti. Sebab mandat tu dia. Kalau dia yang duduk belakang, kalau imam ni keluar batal, dia naik sendiri tanpa dilantik. Tak payah lantik lah. Tapi kalau ada orang awam duduk belakang, tak boleh. Sekarang kalau dia naik dah di belakang, siapa dia naik tu kan? Dah latih perut tu semayang tak kosong dah. Ya, habis semayang. Patutnya belakang ni bukan orang luar kata dia. Dia akan jadi komplain. Islam tak mahu macam tu. Dia ada mandat dia. Mesti lantik orang yang tertentu jadi imam. Jadi Nabi tak lantik masa tu. Tak ada siapa berani. Nabi kata duduk situ. Itu menunjukkan Nabi nak habur hukum, imam ni tak boleh sesa ganti. Ada ketika diganti. Ada satu riwayat diganti. Ya. Sayyidina Abu Bakar, Nabi datang lambat. Ya, sakit, Nabi sakit, silap. Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Itu dalilnya
Nabi dah lantik mandat. Sakit Nabi, Umar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai imam. Itu tanda mandat. Bukan boleh ganti orang untuk hala imam ni. Ya, kemudian dia ganti. Tiba-tiba Nabi datang. Dia dengar Nabi takbir Allah Akbar. Dia dengar dia sahabat Nabi, bau badan Nabi pun dia tahu. Nabi masuk tu dah rasa dah lain dah. Ya, tu istimewa Nabi ni bukan macam saya, bau ketiak saya pun orang tak tahu. Ustaz datang dah lagi nak ngajar ni. Kan? Duduk belakang tu. Tapi Nabi datang, sahabat dengar dah tahu dah. Ya. Maka Sayyidina Abu Bakar tengah jadi imam, dia undur. Undur belakang. Nabi duduk jadi imam. Tengah-tengah semayang. Tu anak nak bagi tu. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Saya bawa dalil ni. Sudah. Bertengkar kamu. Ya. Saya pakai hadis sahih ni. Sebab tu tengok pada uruf. Berlaku pada zaman Nabi itu, ya, Abu Bakar Siddiq tak mau kerugian. Sebab Nabi jadi imam afdal seafdalnya. Jadi dia apa sangat Nabi duduk belakang. Ya, Nabi ikut dia. Dia lepas tu ikut Nabi. Maka bila Nabi datang dia undur. Boleh orang jadi imam dia letak jawatan masa jadi imam tu. Dia. Ini main tuan. Tapi kalau imam tak payahlah imam sini. Sebab pahala sama je. Ya. Tuan Haji naik pun pahala sama. Ya. Cik Rahman naik pun sama pahalanya. Siapa naik sama pahalanya. Beza dengan Nabi. Kita duduk belakang Nabi tu pahalanya besar. Hebat. Fadilatnya lagi besar. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar undur. Kalau ikut hadis, ikut yang dua lah. Sebab tu kita rujuk pada alim ulama'. Sebab tak ada pun dihukumkan maka sunatlah kamu mengundur jika datang imam. Tak ada. Nabi je boleh berlaku gitu. Yang ini megah sangat. Dia dapat baca hadis, dia tak tahu huraian macam mana, keadaan macam mana, situasi macam mana, bi'ah dia macam mana. Tiba-tiba saya dah ikut sunnah Nabi lah. Jangan kamu sangka kamu ikut sunnah Nabi tapi kamu ikut hawa nafsu syaitan. Jadi kita belajar kitab ni yang nak dibentangkan oleh Syekh Fatani ni adalah ajaran sembahyang yang kita tengok dia faham pada mazhab Syafi'i. Itulah sembahyang Nabi. Pada Abi Hanifah tak lah, tak sama lah. Sebab dia pandang lain, kita pandang lain. Habis, maka hendaklah kita mengikut akan yang dikerjakan Nabi SAW atas jalan yang kita ambil daripada ulama'. Tempat terang. Boleh garis-garis tu. Mana bukan direct dengan Nabi. Tak boleh kita ambil daripada Bukhari Muslim. Saya nak direct dengan Nabi terus. Tak boleh. Kena melalui ulama'. Ummah ini. Siapa ulama' ummah ini? Ya, di bubuh situ pun dah boleh faham dah. Ya, ulama' yang muktabar, yang tidak dipertikaikan kebolehan dia. Maka siapa dia? Imam Syafi'i diikut. Okey, Tok Guru Imam Syafi'i Abu Lais. Abu Lais. Banyak lagi lah untuk guru dia. Mujtahid belaka tu. Ya. Kenapa tak ikut Abu Lais? Kenapa ikut Imam Syafi'i? Ikut tok guru dia. Sebab kemasyhuran Abu Lais dengan ilmunya tak dikembangkan kepada murid dia dengan tulisan-tulisan lengkap. Bila dia bertindak dengan tulisan lengkap, walaupun ilmunya tinggi, ilmunya dalam dada dia. Kita tak boleh nak faham, menyelami apa maksud, apa sebenarnya hukum lengkap dalam bab sembahyang. Tak boleh. Maka tak boleh orang tinggalkan Abu Lais. Orang ambil anak murid dia Imam Syafi'i. Tu renteran ulama' tu penting. Kita tak langkau terus ni atas. Ni sekarang ni masalahnya tak ambil ulama' 4 mazhab. Ya. Kenapa ambil ulama' 4 mazhab? Sebab ulama' 4 mazhab ni daripada kitab yang dia tinggalkan. Dia turun sampai kat kita ni Syekh Fatani. Dia ada renteran. Okey. Tetapi terputus kita secara lengkap apa yang dibawa oleh Sufyan Sauri, yang dibawa oleh Hasan Basri. Banyak juga tu ulama mujtahid tu. Ya, kenapa tak ikut? Sebab kita tak ambil lengkap daripada dia. Ada beberapa fatwa, 2-3 fatwa daripada Hasan Basri, berapa fatwa daripada Sufyan Sauri. Jadi tak boleh nak melengkapkan dalam satu mazhab ni. Maka Imam Syafi'i kumpulkan semua tu, daripada sahabat Nabi, daripada hadis Nabi SAW, daripada sahabat Nabi, daripada tabi'in,
daripada apa ni tabi'in termasuk Hasan Basri, apa Mujahid, apa semua tu. Semualah kira tabi'in, kita pun tak hafal nama-nama tabi'in ni. Sampailah pada tok guru dia dikumpulkan keseluruhan ilmu tu, diletakkan dalam mazhab ni. Bukan dia ambil, saya nak jumpa Sahabat Sari, dia ambil, ni Ibn Abbas saya ambil. Tak berlaku zaman tu. Ya, kita tak boleh gitu. Kita langkau gitu. Langkau pada Imam Syafi'i, kita aku nak ambil Ibn Abbas, dia lagi hebat pada Imam Syafi'i. Tak boleh. Sebab kita tertinggal banyak benda daripada Ibn Abbas nanti. Mungkin Ibn Abbas dia fatwa dalam bab tu ada orang petik 2-3 je, tapi tak lengkap. Ilmu dia lengkap dalam dada dia. Bukanlah saya kata pelekeh Ibn Abbas dah. Dalam dada dia lengkap. Orang ambil tak lengkap. Dan dia tak tinggalkan kitab yang lengkap. Betul, ulama kata tak boleh tinggalkan 4 mazhab terus pergi tabi'in. Tak boleh. Ya, salah. Sebab dia belum sempurna. Orang tak korek habis lagi pada dalam dada dia. Berbeza Imam Syafi'i, dia luahkan, muntahkan semua ilmu yang ada dalam dada dia. Ni aku faham bab semayang. Dia susunkan rukun, syarat, pupak. Baru jadi mazhab. Bukan senang nak bubuh nama mazhab ni, tuan. Ya, kalau tak ada kelengkapan itu, orang tak iktiraf sebagai mazhab. Yang mengiktiraf 4 mazhab ni siapa? Ulama. Ulama yang tinggi besar ilmunya. Dia tak kata pula, Sufyan Sari satu mazhab, kita ikut apa ni. Tak, dia jadi putus, seolah-olah tinggal habis semua tu. Kita ambil 4 mazhab yang bawah. Cerita mazhab panjang tu tuan tu. Wallahu alam. Pukul 9 kan, 9.30 berhenti kan. Atas jalan kita ambil daripada ulama umat ini yang dahulu dan yang kemudian. Seperti yang disebut dalam kutub. Kutub tu kitab lah, jamak pada kitab. Mereka itu radhiyallahu anhum. Jadi sebagai gambarannya, kita tak usah kira lah dengan ijtihad khilafiyah atau mazahib arba'ah sebagainya. Satu jalan kita pilih, ya, kita belajar sungguh-sungguh, kita pegang itu dah boleh amal untuk sampai kepada jalan Allah dah. Jadi dia kata tadi, okey, daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengumpulkan berapa data yang dia boleh. Semampu dia sebagai ulama mujtahid. Dia keluar ke hukum fiqh. Memadai dah kita ikut, tak payah kita koreksi lah. Saya nak buat satu lagi correction lah. Ataupun nak kritik lah. Tak mampu kita tak bohong ya. Serah kat dia je. Ya, kemudian siapa yang mendukung tu? Ya, penulis, anak murid dia yang masyhur, Rabi'. Ya, menulis sebahagian daripada kitab-kitab karangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak tulis kitab, anak murid dia yang salin. Jasa anak murid dia menjadikan mazhab tu berkembang. Ya, kemudian sampailah kepada ulama yang besar daripada mazhab Syafi'i, Ibn Munzir. Tu yang saya ingat lah, banyak lagi yang saya ingat. Otak kita dia kecil, sempit, ingat sikit-sikit je. Orang alim ni dia ingat banyak lah. Ya, kemudian Zakaria Ansari, tu lama-lama hebat tu, betul-betul dekat dengan Imam Syafi'i. Mereka ni menghimpunkan semua kalam Imam Syafi'i, dia yang sebar. Maka turun anak murid dia pula belajar dengan Zakaria Ansari. Maka dia ada ijtihad dia sendiri pula lah. Dia kata Imam Syafi'i kata gini. Ni pandangan dia. Dia akan fatwa pula benda masalah yang semasa zamannya yang Imam Syafi'i tak fatwakan. Sampai pada zaman Imam Nawawi, Rafi'i. Ya, mereka juga berdokong atas mazhab Syafi'i, mengarang kitab pula untuk menghuraikan lebih lagi masalah yang belum berlaku zaman Imam Syafi'i. Semua bila sesuai dengan masyarakat yang ada zaman tu. Ya, dengan ijtihad dia sendiri. Kemudian turun sampai kepada Imam Ramli Ibn Hajar. Ya, Tuhfah dan Nihayah. Ulama mujtahid zaman tu, yang mana dia keluar lagi hukum-hukum yang tak ada dalam kitab-kitab Imam Syafi'i. Bukan berarti meninggalkan Imam Syafi'i, tak. Itu kata berubah hukum mengikut zaman. Ya. Yang tak ada disebut oleh Imam Syafi'i, maka disebut mengikut kaedah Imam Syafi'i. Ya. Kemudian turun lagi kita je lah. Daripada Tuhfah Nihayah tu lah yang beranak kitab-kitab fiqh tu. Tu asas dia. Ya. Dia mengumpulkan semua mazhab Syafi'i dengan secara lengkap. Ulama-nya, Rafi'inya, Imam Nawawinya, ulama ni dia kumpul sekali. Masuk dalam satu kitab untuk jadi panduan kita lebih mudah. Dalam duk mudah Tuhfah Nihayah tu kita baca tak faham tuan.
Turun lagi kitab-kitab yang rendah lagi, Qulubu Mairah lah apa semua kena, supaya boleh memaham intipati kitab Tuhfah Nihayah tu. Tanpa mempelajari kitab Tuhfah Nihayah, tanpa mempelajari kitab Imam Syafi'i, dia boleh faham hukum sembahyang mengikut mazhab dengan kitab-kitab kecil tadi. Termasuk kitab ni bagi orang Melayu sesuai Masjid An-Naim. Kitab ni dah tuan-tuan, tuan-tuan nak pergi ngaji Al-Um ke? Ada ustaz yang ngajar Al-Um, dia kata balik pada Imam Syafi'i. Tak payah, tak larat. Tuan-tuan ni pun mengaji dengan saya ni dah berapa bulan ni, baru 2 leh. Tuan-tuan nak ngaji kitab ya, rasanya saya mati dulu, tak habis lagi kitab. Ni pun tentu lagi ni. Nak hurai benda tu kan. Jadi memadai. Saya ikut ulama, saya ikut Syekh Daud Petani. Sebab kita nak cari panduan, jangan tak ada tok guru untuk bawa kita faham bab sembahyang. Siapa tak mau ikut Syekh Daud Petani, dia ikut ulama lah, ikutlah. Nak ikut Syekh Hasyat Banjar ke, nak ikut siapa ke. Tapi kita tengok benda tu sama je, dia tak ada beza sangat pun. Wallahu a'lam bissawab. Boleh faham?